المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 5, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Artinya, erti mengetahui hukum akal yang tiga, mengenal yang tersebut itu, mengenal yang tersebut itu, mengenal akan hukum akal yang tiga, daripada barang yang wajib atas tiap-tiap orang yang berakal, yang berkehendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala nabinya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mursal, yang diutuskan menjadi rasul, alaihimus salatu wassalam. Artinya, erti mengetahui hukum akal yang tiga, yang mana terdahulu musannif menyatakan bahawa ketahui olehmu, hei yang diberi taufik, ketahui bahawa mengetahui hukum akal yang tiga itu dan mengulang-ulang akan dia menunjuk bagi hati, untuk mengenal akan segala sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam matan Ummil Barahi karangan Syekh Sanusi memulai pembicaraan berkaitan dengan hukum akal, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal yang terdahulu, yang mana menjadi wasilah, menjadi tangga kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal Rasul, yang mana mengenal Allah, mengenal Rasul ni permulaan agama. Wasilah tangganya adalah melalui hukum akal. Maka Syekh Sanusi memulai kitab Matan Ummil Barahin dengan pembicaraan hukum akal, yang mana mengenal Allah wajib, wasilah tangga melalui hukum akal, mengenal mengetahui hukum akal pun wajib, sebab dia menjadi wasilah. Dia kalau perkara tu wajib, wasilah tangga kepada perkara tu hukumnya wajib jugalah. Kalau wasilah tu sunat, tangga kepada perkara sunat tu jatuh hukum sunat. Kalau perkara tu haram, wasilah tangga itu pun hukumnya haram. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah ialah hukum maksud dia. Apa maksud dia? Apa tujuan dia? Maksud di sini mengenal Allah. Mengenal Allah ni wajib permulaan agama. Bila mengenal Allah ni wajib, wasilah tangga melalui hukum akal, mempelajari hukum akal pun jatuh hukum wajib. Ada ni. Di wasilah-wasilah. Contohlah kita kata, kalau kita nak semayang,
Kita wajib berwuduk. Nak berwuduk kena ada air. Jadi nak dapat air ni, cara mana nak dapat air? Nak dapat air tu untuk berwuduk yang wajib, cara nak dapat air tu pun wajib jugalah. Kalau dulu dia cerita gali telaga. Apa hukum gali telaga? Apa hukum gali telaga? Gali telaga tu benda haru. Gali pun tak apa syarak. Tak gali pun tak apa syarak. Benda haru. Tapi gali telaga tu nak cari air untuk berwuduk. Berwuduk tu wajib. Gali telaga wajib juga lah. Tapi asalnya harus je. Harus syarak. Gali tak apa. Tak gali pun syarak tak kata apa pun. Tapi gali telaga untuk apa? Untuk dapatkan air. Untuk apa? Untuk berwuduk. Berwuduk wajib. Gali telaga dipanggil wasilah. Tangga jalan kepada berwuduk, maka hukumnya wajib. Contoh beginilah. Kewajipan kitanya adalah menyempurnakan nafkah. Kewajipan kita menyempurnakan nafkah. Untuk menyempurnakan nafkah ni, tangga dia ikut mana? Jalan dia ikut mana? Kita umum gak kena kerjalah untuk menyempurnakan nafkah. Jadi kerja menyempurnakan nafkah, kerja pun menyempurnakan nafkah hukumnya wajib. Maka untuk menyempurnakan nafkah dipanggil wasilah. Tangganya adalah bekerja. Bekerja hukum wajib lah. Bukan bekerja tu hukum wajib, menyempurnakan nafkah tu hukum wajib, tapi tangganya kok mana? Kerja, kerja wajib lah. Tetapi kalau kita ni orang yang mana mak ayah tu orang kaya, ditinggal harta benda yang banyak, dia sudah dapat menyempurnakan nafkah dengan harta yang ada, kerja wajib ke tak? Apa nak wajib kerja? Sebab dia sudah dapat menyempurnakan nafkah dengan hak ada di dia sekarang. Sebab kalau kerja tu wajib, orang pecing berdosa lah. Kalau kerja tu wajib, orang pecing guna kira dosa. Sebab apa? Kerja wajib. Dah menyempurnakan nafkah tu wajib. Dah nafkah beres belaka dah apa semua. Maknanya tak kerja pun tak apa dah. Tak payah kerja lah. Sebab yang wajibnya bukan kerja. Yang wajibnya menyempurnakan nafkah. Tapi wasilah tangga nak menyempurnakan nafkah umumnya kena kerja. Maka kerja jatuh hukum wajib lah. Tapi hukum asal kerja ni harus je. Kerja tak apa, tak kerja tak apa. Hak wajibnya apa? Menyempurnakan nafkah. Tapi kalau orang tu dah cukup dah harta benda yang ditinggalkan oleh mak ayah, tak payah kerja lah. Sebab dia bukan wajib kerja. Tapi umum kitanya wasilah kepada menyempurnakan nafkah yang hukumnya wajib atas kita. Wasilahnya adalah melalui kerja. Maka kerja hukumnya wajib. Dia gitulah. Ni contoh hukum. Kita tidur siang hari. Sebab apa tidur siang hari ni? Supaya malam jadi segar, boleh buat ibadah. Jadi tidur tu pun jadi ibadah jugalah. Sunat lah. Sebab apa? Sebab kita tidur tu maksud kita, matlamat kita sebelah malam nak buat ibadat. Sebaliknya, sebab apa tidur siang hari ni? Nak pergi segar mata. Nak buat apa? Malam ni ada rancangan untuk mencuri. Tidur tu pun haram lah. Sebab mencuri tu hukumnya haram. Tidur tu harus pada syarak asalnya. Tapi dah tidur tu untuk apa? Maksudnya adalah malam nanti nak mencuri. Jadi jalan ni persiapannya tidur siang hari supaya malam boleh kerja molek. Apa hukum tidur? Hukum tidur harus. Tapi dia menjadi wasilah tangga kepada perkara haram, jatuh hukum haram lah. Dipanggil wasilah tangga. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah ialah hukum maksud. Kalau maksud tu perkara wajib, wasilah pun jadi wajib. Kalau maksud tu perkara sunat, wasilah pun jatuh hukum sunat. Buat petah. Buat petah tu benda harus je. Buat petah tu buat apa tu?
Buat ceramah agama, buat petah pun jadi ibadat lah. Buat petah tu benda haru. Tapi buat petah tu maksudnya apa? Nak berjoget maksiat. Buat petah tu pun maksiat lah. Buat petah tu hukum asalnya harus je. Tapi wasilah tangga kepada program apa? Maksudnya program apa? Program baik. Maka wasilah pun baik. Program itu program hak berdosa, maka wasilah pun berdosa. Ni dia panggil wasilah tangga. Jadi sekarang ni kita hak permulaan agamanya adalah mengenal Allah, mengenal Rasul. Wasilahnya melalui hukum akal. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul ni wajib. Wasilahnya melalui hukum akal, wajiblah kita mengetahui berkaitan dengan hukum akal. Tapi kalaulah kita wasilahnya kepada Al-Quran dan hadis direct, sebagaimana di kalangan as-salafus salih, direct pada Al-Quran dan hadis, maka kita wajib mendalami sepenuhnya Al-Quran dan hadis Nabi sebagaimana orang-orang yang di awal Islam as-salafus salih. Yang mana orang-orang di awal Islam ni as-salafus salih bukan hanya bacaan Quran, bukan pengertian Quran sepenuhnya di dada mereka, di ilmu mereka. Maka wasilah mereka adalah Quran dan hadis. Maka mereka mendalami Quran dan hadis. Dan kita ni mampu tak melalui Al-Quran dan hadis? Kita ni kalau kata boleh pandai baca Al-Quran, kira bertuah dah. Boleh pandai baca Al-Quran tu, kira bertuah sangat-sangat dah. Pandai baca. Quran kata apa? Tak reti lah Quran kata apa. Lepas tu, kita nak mengenal Allah melalui Quran hadis macam mana? Kalau kita hanya reti baca saja, kita reti sebahagian ayat Al-Qurannya, akidah ni satu Al-Quran, bukan boleh sebahagian-sebahagian. Jadi hak wasilah kita ni melalui hukum akal. Hak wajib pada akal, hak mustahil pada akal, hak harus pada akal, sifat Allah dan sifat Rasul. Tapi akal di sini bukan akal seorang diri. Akal yang dipandukan oleh ulama-ulama muktabar yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab akal ni dengan akal sendiri, dia akan keluar macam-macam pandangan lah akal sendiri. Tapi kalau akal yang dipandukan oleh ulama-ulama muktabar, maka tak lari daripada Al-Quran dan hadis. Ni sebagai contoh. Ni sebagai contoh. Hak biasanya timbul terpesong pegangan. Perkara jahat, qada dan qadar Allah. Kalau kita berlandaskan kepada akal panduan ulama-ulama muktabar, akal tak nak terima ada perkara yang berlaku di bumi Allah Ta'ala, perkara jahat, tiba-tiba bukan datang dari qada dan qadar Allah, kudrah dan iradah Allah. Akal tak boleh terima, mana boleh berlaku begitu. Di bumi Allah berlaku perkara yang bukan kehendak Allah. Oh, jadi bebaslah kalau gitu kat makhluk Allah ni buat perkara yang bukan Allah kehendak. Akal tak boleh terima gitu. Sebab apa? Akal yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran hadis nyata baik ke jahat ke, qada dan qadar Allah. Tapi kalau akal sendiri, takkan benda jahat Tuhan qadakan juga benda dia marah. Tu akal sendiri. Kalau akal yang dipandukan oleh kitab ulama muktabar ni, kalau perkara jahat bukan datang dari kehendak Allah, akal tak boleh terima. Mana boleh berlaku di bumi Allah perkara yang Allah tidak kehendak. Yelah, kalau Allah kehendak pun benda hak dia marah. Kalau dia kehendak, hak dia marah, hak benda maksiat pun hak dia. Hak Allah Ta'ala belaka. Allah nak kehendak baik, jadi baik. Allah nak kehendak jahat, jadi jahat. Hak dia belaka. Lepas tu nanti
hak jahat yang dikehendaki oleh Allah, maka berlaku, dimasukkan ke dalam neraka. Dah Allah Ta'ala berlaku syurga neraka pun ikut Allah. Allah nak kehendak ke mana? Ni hak akal kita yang mana berlandaskan kepada kitab yang dipandu oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita ayat ke hadis kita tak reti mana, tapi kenapa jadi akal tak boleh terima perkara jahat yang berlaku tanpa kehendak Allah? Sebab apa? Tak boleh terima. Berlaku di bumi Allah perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendak, mana boleh berlaku gitu? Allah sebagai Tuhan macam mana begitu? Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki macam mana begitu? Akal tak boleh terima. Wajib pada akal semua yang berlaku datang daripada kudrah dan iradah Allah. Tapi sebaliknya, kalau akal sendiri dia keluar keputusan pasal lain. Akal tak boleh tak menasabahnya perkara jahat yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala tidak redha, tiba-tiba berlaku benda Allah Ta'ala kehendak perkara jahat. Dia ikut lain pula dah. Ini apa? Akal yang tidak dipandukan oleh ulama-ulama muktabar yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Dah orang kafir tu. Orang kafir tu, akal cerdik-cerdik belaka. Tapi dengan akal mereka dapat keputusan Tuhan ni hak mana? Dapat keputusan merekanya Tuhan hak dia buat sendiri. Ni orang kafir cerdik-cerdik belaka ni. Tiba-tiba akal dia terima Tuhan tu hak dia buat. Batu tu dia okey, batu tu dia buat. Tapi akal dia boleh terima hak tu Tuhan. Kita akal tak terima Tuhan pasal begitu. Yang mana manusia buat sendiri, takkan dia pula Tuhannya. Dia dibuat oleh manusia. Ni akal kita. Akal mereka, hak tu Tuhan. Hak mana? Hak batu hak dia okey tu. Bodoh ke dia ni? Tak, ni orang kafir ni cerdik sangat-sangat. Dia akal dia pasal lain. Kita akal pasal lain. Sebab akal kita dipandu oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata apabila mengenal Allah dan Rasul melalui hukum akal, melalui Al-Quran dan hadis lah. Tu kena direct sepenuhnya lah. Dan kita tak mampu nak direct sepenuhnya pada Al-Quran dan hadis. Tak apalah. Kita berpandu pada kitab-kitab ulama muktabar pembicaraan hukum akal yang berlandas kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun kita tak pandai ayat Al-Quran, walaupun kita tak pandai hadis Nabi, tapi pegangan kita yang wasilahnya hukum akal bertepatan dengan pegangan Al-Quran dan hadis. Kita duk pegang selama-lama ni baik jahat, qada qadar. Mana ayat Al-Quran? Saya dah erti satu ayat pun. Mana hadis Nabi? Saya dah erti satu hadis Nabi pun. Mana ni? Tapi kita berlandaskan pada kitab yang melalui hukum akal, tapi berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nak direct kepada Al-Quran dan hadis sebagaimana as-salafus soleh, tu kena mendalami. Bukan mendalami ilmu membaca Al-Quran, mendalami untuk memahami Al-Quran. Di awal Islamnya, orang Islam di kalangan orang Arab yang Al-Quran adalah bahasa mereka sendiri. Mudahlah. Kemudian orang Islam di kalangan orang Ajam. Orang Ajam ni bukan Arab lah. Macam kita Ajam, orang bukan Arab. Mana Al-Quran bukan bahasa kita. Baca pandai bukan kata baca pandai. Hafaz satu Al-Quran di dada, tapi memahami ayat Al-Quran tidak memahami. Sebab itu bukan bahasa kita. Tahukah hafal dia tidak memahami? Hafal bab lain. Nak memahami Al-Quran kena ngaji lain pula. Mana hafal dah pun tak memahami Al-Quran, tidak memahami melalui Al-Quran. Macam kita lah duk baca Fatihah comel sangat, tapi kita memahami dah akidah suratul Fatihah.
Kita memahami dah akidah suratul Fatihah. Terkadang kita tidak memahami. Tetapi walaupun kita tidak memahami akidah suratul Fatihah, kita belajar melalui hukum akal dalam kita, akidah kita bertepatan dengan akidah suratul Fatihah. Tapi cuba hurai akidah suratul Fatihah, dak andan orang. Tapi pegangan kitanya tak lari daripada pegangan suratul Fatihah. Walhal kitanya melalui wasilahnya hukum akal. Kemudian bila mengaji tinggi, barulah pergi direct kepada Al-Quran. Satu-satu semua Al-Quran belaka. Tak mengaji tinggi lah pulaknya. Peringkat permulaan ni. Peringkat permulaan. Ni contohlah orang ngaji peringkat i'dadi, hukum akal belaka, i'dadi. Naik sanawi tu barulah. Ni ayat Quran, ni ayat Quran, ni ayat Quran. Ayat Quran belaka. Semuanya ayat Al-Quran belaka. Naik on Pak Sanawi tu. Tapi kalau i'dadi ni kan hukum akal. Satu ayat Quran pun tak ada. I'dadi peringkat permulaan. Naik tinggi, kitab pula tebal-tebal dah pula. Situ barulah. Pergi kepada Al-Quran. Tapi hak akal tak ditolak, tapi sudah disertakan dengan ayat Al-Quran. Hak peringkat i'dadi mula-mula dia tak ada satu ayat Quran pun dalam kitab tauhid. Hukum akal aja. Jadi hukum akal ni wasilah dia panggil. Yang mana waktu Tuhan perintah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari oleh kamu kepadanya akan wasilah, akan tangga. Tangga ni melalui hukum akal. Jadi mengetahui hukum akal untuk mengenal Allah yang wajib, maka mengetahui hukum akal pun hukumnya adalah wajib. Artinya mengetahui hukum akal yang tiga. Mengenal yang tersebut itu. Mengenal yang tersebut daripada hukum akal yang tiga. Dia mengetahui ke, mengenal ke, kita kena maklumlah. Dalam pembicaraan ilmu tauhid, mengetahui dia panggil ilmu. Mengenal dia panggil ma'rifah. Ada ni, mengetahui dipanggil ilmu, mengenal dipanggil makrifah. Jadi ilmu dan makrifah dalam pembicaraan kitab tauhid ini dia lafaz yang muradif, satu makna. Perkataan lain-lain, mengetahui perkataan lain. Alima ya'lamu, mengenal perkataan lain. Arafa ya'rifu, itu perkataan lain-lain tapi maknanya sama. Mengetahui, mengenal samanya dalam pembicaraan ilmu tauhid. Jadi mengenal yang tersebut itu mengenal akan hukum akal yang tiga. Mana daripada barang yang ia barang wajib. Barang yang ia barang wajib atas tiap-tiap orang yang berakal. Wajib atas tiap-tiap orang yang berakal. Jadi mengetahui, mengenal hukum akal ni barang yang, perkara yang ia barang wajib atas tiap-tiap orang yang berakal. Mana wajib atas mukallaf, dia nak cerita sini. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Tapi disebutkan berakal sudahlah sebab nak bicara hukum akal ni. Jadi wajib atas orang yang berakal. Jadi maknanya apa? Wajib atas mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang baligh serta berakal. Jadi kalau orang tu berakal tapi tak baligh lagi, kanak-kanak, tak wajib juga. Mana ni? Dia kata wajib atas berakal, hak berakal hak baligh lah. Tapi kenapa tidak sebut baligh mukallaf? Kita nak cerita hukum akal, cerita wajib atas orang yang berakal. Mengetahui hukum akal yang tiga ni wajib atas tiap-tiap orang yang berakal. Wajib ni wajib wasail tadi. Hak wajib sebenar bukan mengenal hukum akal, mengenal Allah dan Rasul. Itu hak wajib yang sebenar. Dipanggil maksud di situ. Jadi mengetahui hukum akal ni wajib wasail dipanggil. Wajib wasilah tangga. Wajib atas tiap-tiap. Tiap-tiap ni fardu ain lah.
Kalau sebut kata wajib atas tiap-tiap, mana apa? Fardu ain. Wajib atas tiap orang berakal. Tapi kalau sebut tadi berakal, tapi kanak-kanak belum balik, memanglah mereka tak wajib, sebab mereka tidak mukallaf. Tapi ibu bapa mengenal Allah dan Rasul ni lah permulaan yang wajib kena ajar pada anak. Dahulu daripada ajar semayang puasa lagi. Dahulu daripada ajar mengaji membaca Al-Quran lagi. Semayang puasa ni ada letak umur. Semayang ke, puasa ke, ada letak umur. Bermula umur 7 tahun, ada letak umur. Suruh semayang, suruh puasa, ajar hukum hakam semayang, ajar hukum hakam puasa, ada umur dia 7 tahun. Bukan suruh semayang saja ni, ajar semayang. Ajar semayang tak hok ting kitanya. Budak dia tak nanti suruh. Umur 4-5 tahun pun dia semayang belakang kita. Kita semayang, ada lalu turut belakang. Pakai pesen mana pun. Mana suruh semayang ni tak berat mana. Kalau mak ayah tu semayang sama-sama, hak bak suruh ni sekali-sekala je, tanya-tanya hak dia malas je kita peringat. Tidak kau pandai-pandai dia lah. Tapi cuma budak learning, dia banyak mainan. Banyak mainan lah. Mainan hak komputer, telefon tu lah banyak mainan. Kena peringat semayang. Sebab apa? Sebab banyak permainan. Galik dia tak sedar. Tapi nak ceritanya, bos takat suruh semayang, bos takat latih puasa, tak payah mana. Tapi hak besarnya, ajar hukum hakam semayang tu, ajar hukum hakam puasa tu, ajar molek hukum hakam semayang tu. Nak suruh berjemaah, ajak berjemaah, mudah je anak ni. Kena ajar hukum hakam berjemaah, jadi makmum hukumnya macam mana. Syarat untuk sah jadi makmum, syaratnya ada berapa? Hak tu hak wajib kita ibu bapa ingat molek. Bukannya suruh semayang, ilmu semayang tak ajar. Semayang dah anak kita balik, rajin semayang waktu, siap lagi rajin berjemaah, tapi ilmunya tak ada sampai ketua jadi adah kerana mak ayah tidak menyempurnakan tanggungjawab sebelum anak masuk mabalik. Jadi kita mak ayah ni terapkan semayang adah, maka anak kita balik semayang adah sampai ketua. Hukum hakam tak tahu, berjemaah puluh-puluh tahun, hukum hakam jemaah tak pernah belajar. Sebab peringkat perkataan muafiq masbuk baru je sekali dia dengar. Berjemaah puluh-puluh tahun dah. Ni. Jadi adah, jadi budaya trend dia panggil sekarang ni, trend. Peseng. Trend. Semayang, apa masa semayang, ilmunya mana? Ilmu lebih kurang aja. Kena jaga molek ni tiang agama. Mak ayah lah kena ajar. Ajar hukum hakam semayang tu, bukan suruh semayang saja. Tapi sebut dah tadi, dia ada umur 7 tahun. Suruh serta ajar hukum hakam. Semayang sama, puasa sama. Suruh serta ajar hukum hakam. Bermula daripada umur 7 tahun sampailah mereka balik umur 15. Semayang puasa lekat molek dah. Ilmu semayang, ilmu puasa cukup molek dah. Dia nak gitu. 7 sampai 15. Berapa tahun tu tempoh masa untuk supaya anak-anak kita sembahyang lengkap sepenuhnya dengan syarat-syarat rukun-rukun yang kemah. Dan tempoh masa umur 7 tahun sampai mau balik umur 15. Tapi 7 tahun mengenal Allah, mengenal Rasul, bukan umur 7 tahun anak kita faham apa yang kita nak ceritakan, kena bicara dah.
Allah Ta'ala Tuhan yang esa, yang satu. Allah Ta'ala Tuhan yang kuasa. Allah Ta'ala Tuhan yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat. Kita kena cerita dah. Berkaitan dengan Nabi SAW, cerita dah. Berkaitan dengan malaikah, ada malaikah kiri kanan tu yang tukar catat baik buruk tu. Cerita berkaitan dengan barzah ke, akhirah ke, adakah dia letak umur tahu? Tak. Tu awal lagi tu. Tetapi secara kanak-kanak lah. Secara kanak-kanak. Tapi bukan umur tahu. Sebelum daripada tu lagi. Ni. Ilmu permulaan yang wajib kita ajar anak-anak kita adalah mengenal Allah, mengenal Rasul. Mereka tak ada hukum sebab mereka belum mukallaf, sebab belum baligh. Mereka berakal, tapi mereka belum baligh, maka mereka tidak ada hukum. Tapi kewajipan atas kita ibu bapa. Ini kita hidup akhir zaman ni. Jadi agama ketinggalan. Agama apa? Terundur ke belakang. Agama terundur ke belakang. Kita banyak dengan kesibukan dunia. Kalau belajar pun sibuk dengan belajar ilmu dunia. Kalau kerja pun kerja sibuk dengan kerjaan dunia. Jadi agama sudah jadi terkebelakang. Ilmu-ilmu agama pun jadi terkesamping. Kalau belajar pun hanya tempelang-tempelang sahaja. Ini akhir zaman. Agama jadi terundur ke belakang, agama jadi dagang. Yang mana akan terukai satu persatu agama. Terukai satu persatu. Dimulai terukainya semayang. Hak tak semayang agama mana? Hak semayang tapi hukumnya tak semayang, agama mana pula? Hak tak semayang agama dah. Hak semayang hukumnya tak semayang. Semayang yang tidak menyempurnakan syarat rukun tak boleh semayang pun. Agama terukai dah. Agama terukai satu persatu. Tapi paling besar ni akhir zaman ni akidah pegangan. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, berjemaah tak tinggal, akidah tak luluh. Tinggal baik. Tapi hak besarnya ibu bapa. Ibu bapa besar sekali. Ajar mengenal Allah, ajar mengenal Rasul, ilmu permulaan sebelum nak ajar semayang, sebelum nak ajar puasa, sebelum nak ajar membaca Al-Quran. Mana hak permulaan cerita dah. Lepas tu siapa masing-masing tahu, kita ulang lagi hak berkaitan mengenal Allah dan Rasul. Bukan nanti beres mengenal Allah dan Rasul baru ajar semayang, bukan. Mana budak-budak 5-6 tahun tu dia faham qada dia lah. Tapi kita cerita dah berkaitan dengan Allah dan Rasul. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah tu permulaan. Cerita dah. Malah 7 tahun mulalah dengan semayang, dengan puasa, tapi hak mengenal Allah dan Rasul ni berjalan sekali. Ada ni. Jalan sekali lah. Cuma nak cerita tadinya, mula-mula ajar apa dia? Mengenal Allah, mengenal Rasul. Mula-mula ajar. Memang gitulah kitanya. Semayang tak lagi, tapi kita ajar dah. Tuhan ada, Allah Ta'ala ada. Kita dah ajar dah. Berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi koda-koda. Bila umur 7-8 tahun besar ni, kita lengkapkan lagi. Sebelum masuk umur 15 tahun, beres dah pembicaraan ke-6 rukun iman, baligh sebagai orang Islam yang beriman. Sebab Islam warisi daripada ibu bapa. Iman tidak warisi. Islam warisi daripada ibu bapa. Memang baligh sebagai orang Islam, beriman atau tidak. Ni kena terak molek. Sebab iman tidak warisi. Jadi kita bicara ni atas diri sendiri. Wajib atas tiap-tiap orang yang berakal. Orang berakal sini orang yang mukallaf dah, orang berakal serta dengan baligh. Orang berakal mana ni? Yang berkehendak akan kemenangan. Kemenangan ni dengan mengenal Allah dan segala nabinya. Yang berkehendak akan kemenangan. Mana kemenangannya? Kemenangannya adalah di hari akhirah. Itu kemenangan. Kemenangan
kebahagiaan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Subhanahu wa taala itu dia kemenangan. Kebahagiaan yang sebenar adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia faedah. Faedah kita belajar ilmu tauhid untuk mengenal Allah dan untuk mengenal Rasul. Nak dapat apa? Nak dapat as-sa'adatul abadiyah, dia panggil. As-sa'adatul abadiyah ni kebahagiaan yang kekal abadi. Kemenangan dengan bahawa ini kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil al-fauzu bis-sa'adatil abadiyah, dia panggil. Al-fauzu bis-sa'adatil abadiyah ni, al-fauzu tu adalah kemenangan, kejayaan. Mana kemenangan kejayaan ni? Dengan kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syarat syurga Allah adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, iman. Itu syarat syurga. Kemudian syarat pula untuk lepas syurga-syurga ni, termasuklah juga orang yang kena saksaan neraka jahanam terlebih dahulu kerana maksiat yang dilakukan sebelum dimasukkan ke syurga. Ini termasuk dengan as-sa'adatul abadiyah. Tapi nak lepaslah daripada neraka jahanam, tu pergi kepada taat zahir fiqh, taat batin tasawuf. Maknanya kejayaan ni syurga. Syurga ni ada syurga direct. Syurga direct. Lepas tu syurga tu pula ada 7 darajah. Tapi nak ceritanya, orang syurga direct. Kemudian ada juga yang syurga-syurga juga, tapi kena bakar dengan ke jahanam dahulu sebab dosa banyak. Tapi mengenal Allah, mengenal Rasul, mati dalam iman, tapi dosa banyak, kena seksa neraka jahanam, tempat seksaan orang yang beriman yang derhaka pada Allah. Tapi akhirnya syurga. Itu pun dipanggil kemenangan, kejayaan. Tetapi nak lepaslah daripada neraka. Neraka ni walaupun tak kekal pun, sehari di hari akhirat, kalau dunia 1000 tahun dah. Neraka ni bara letak di tapak, otak gelegak dah. Bara. Bukan api betul ni. Bara tu letak di tapak kaki, otak gelegak. Otak je gelegak, tubuh sejuk. Gitu. Kalau otak gelegak, tapak kaki, otak atas sekali, hak jauh. Gelegak dah hak atas sekali tu. Lepas tu hak tubuh, atas tak tanya lah, tak faham. Otak je gelegak, tubuh sejuk. Itu tak faham gitu tu. Mana letak bara di tapak, otak gelegak, tubuh hancur ni. Tak seringan-ringannya. Lepas tu sehari di hari akhirah 1000 tahun dunia. Jangan duk main. Nak lepaslah daripada neraka jahanam, nak masuk syurga terus. Tu pergi pada taat zahir batin fiqh dan tasawuf. Pergi kepada wa amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat. Allazina amanu, syarat untuk lepas daripada kekal neraka Allah, hak 6 lapis. Kita maklum neraka Allah ada 7 lapis. 6 lapis tu kekal dah ke? Nak selamat daripada 6 lapis hak bawah hak kekal ni, allazina amanu. Nak selamat daripada neraka jahanam hak atas sekali tu, wa amilus solihat. Barulah selamat daripada neraka jahanam, syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni pula lapisan darajah. Tu pergi pada wajib sunat dah tu. Darajah tu, tu pergi pada wajib sunat dah tu. Darajah. Tapi sebelum nak bicara syurga ni, bicara
selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak nang lapisan tu. Nak selamat daripada kekal neraka Allah nilah mengenal Allah, mengenal Rasul, iman. Nak selamat dah pula dari neraka jahanam, amal soleh. Syurga direct. Syurga direct pun nak darajah hak tinggi, tu pergi pada wajib sunat dah lah. Hak nak darajah ni. Ni dah cerita darajah. Lepas kedak dari neraka jahanam. Nak cerita lepas dari neraka jahanam, lepas dak daripada kekal neraka Allah hak nak lapis. Dia ada peringkat dia. Tapi nak ceritanya hak kemenangan ni syurga Allah. Termasuklah syurga hak kena bakar neraka jahanam terlebih dahulu. Orang yang mengenal Allah, mengenal Rasul, orang yang mati dalam iman tapi dosa banyak, kemenangan juga dipanggil. Tapi syaratnya mengenal Allah, mengenal Rasul. Orang yang berkehendak kemenangan. Al-fauzu bisa'adatil abadiyah. Itu dipanggil faedah mengaji ilmu tauhid. Dia ada cerita bab faedah belajar ilmu tauhid, faedah belajar ilmu fiqh, faedah belajar ilmu tasawuf. Apa dia faedah belajar ilmu tauhid? Dapat kemenangan dengan bahawa dapat kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah, mati dalam iman. Itu syarat dia. Kemenangan ni dengan mengenal Allah Ta'ala. Itu taswir, gambaran pada kemenangan ni. Dengan mengenal Allah dan segala nabinya yang mursal, yang diutuskan menjadi rasul, alaihimus salatu wassalam. Jadi hak mengetahui hukum akal yang tiga ni untuk bawa kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mengenal Allah dan Rasul inilah akan dapat kemenangan di hari akhirah. Al-fauzu bis-sa'adatil abadiyah. Kemenangan, kejayaan dengan kebahagiaan bertuah yang kekal abadi. Syurga Allah kekal selama-lamanya, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk mengenal Allah adalah hukum akal yang tiga. Jadi wajib juga mengetahui hukum akal yang tiga. Kenapa? Kerana maksud matlamatnya adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Sebab itulah wajib atas tiap-tiap yang berakal, yang berkehendak kemenangan ni. Kata Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali rahimahullah, dan beberapa ulama. Apa kata Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali rahimahullah, dan beberapa ulama laginya, bahawa mengenal bahagi. Mengenal bagi, bukan bahagi, bagi. Bahawa mengenal bagi hukum akal yang tiga, itulah akal. Jadi mengetahui hukum akal yang tiga itulah berakal dia panggil. Maka barang siapa yang tiada mengenal dia, tiada berkaitan hukum akal yang tiga dengan maknanya, makna hukum akal yang tiga ni, maka orang itu tiada berakal. Letak gitu no. Tiada berakal mana apa? Tiada berakal yang sebenar-benar. Mana orang gila pada makna lah, bukan gila sungguh. Orang dah reti hukum akal ni, orang tak buat akal. Gila ke? Gila pada makna. Gila. Kan gila ni banyak kan? Gila dunia. Gila pakak, gila harta. Gila belaka tu. Gila orang puang, gila judi. Gila apa tu? Gila pada makna. Dia panggil gila.
Dah punyalah kerja dunia, tak ingat akhirat ni. Gila gitu tu. Dunia sementara kan. Kalau orang berakal yang duk kerja hak sementara, siapa dah ingat hak kekal akhirat ni, gilalah gitu tu. Gila hak tak wajib sembahyang ke? Tu gila lain tu. Tapi kalau gila hak tu gitu juga, tak kenal hak mana hak sebenar, hak gila tu gila. Gila hak sebenar tu, gila hak sungguh-sungguh tu kan. Dia tak reti ke apa tu. Hak ni samalah, tak reti hak mana hak sementara, hak mana hak kekal. Duk punya kerja hak sementara, hak kekal akhirah tak peduli. Oi. Tak. Gila tu panggil. Gila pada maknalah. Kau orang gila kan? Dia reti tak? Hak mana hak sebenarnya? Hak mana hak tu kan tipu tu. Orang tipu malah ada. Dah apa? Dah dia gila. Kena tipu dia orang lah. Sebab dia tak reti. Ni samalah. Kena tipu ke dunia lah sebab gila. Dunia tipu. Tak nampak ni. Tu tipu daya belaka. Sekelip mata sampai masa kau masuk kubur. Tapi kalau orang gila ni, dia tak reti tu. Gila pada makna dia panggil. Macam sinilah. Tak ngaji hukum akal yang 3, apa dia wajib akal? Tak tahu. Apa dia mustahil akal? Tak tahu. Pilihan arah akal? Tak tahu. Dia panggil orang tu orang tiada berakal. Orang reti hukum akal barulah orang yang berakal. Tu kata Imamul Haramain. Sebab apa? Sebab kalau orang berakal sungguh, nak dapat kemenangan akhirah, mengenal Allah, mengenal Rasul, jalannya hukum akal yang 3. Kena tahulah hukum akal yang 3. Baru dia panggil orang berakal sungguh, yang berkehendak kemenangan di hari akhirah dengan mengenal Allah, dengan mengenal Rasul. Kalaulah kata semayang rajin, puasa rajin, ilmu mengenal Allah dan Rasul, tak peduli, tak berakal apa panggil. Sebab apa? Semayang puasa rajin, bukan dia tidak mengenal Allah, Tuhan tak terima. Jadi orang gila lah. Gila buat amal sangat. Tapi macam mana akidah? Akidah tak percaya. Gila gitu. Buat kerja hak tak ada nilai. Orang gila lah, buat kerja tak ada nilai. Semayang. Ya semayang. Ya puasa. Permulaan agama mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah semayang puasa Tuhan tak terima. Kerja sia-sia. Nak boleh ke semayang bukannya mudah. Nak boleh ke puasa bukannya mudah. Nak mengejar haji dengan duit lagi, dengan tenaga lagi mengerjakan haji ni. Duit lagi, tenaga lagi mengerjakan haji ni. Tiba-tiba macam mana akidah? Tak peduli. Tu gila gitu tu. Buat kerja sia-sia Tuhan tak terima. Kalau kau berakal sungguh, nak berjaya akhirah, mengenal Allah, semayang, puasa, zakat, haji, nak syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak semayang puasa orang berakal lah. Semayang puasa orang hak mengenal Allah. Kalau orang buat kerja susah tapi tak ada nilai, tapi rajin buat kerja, dipanggil berakal gitu. Orang hak berakalnya orang yang berkehendak kemenangan di hari akhirah, mengenal Allah, mengenal Rasul. Wasilahnya hukum akal. Orang berakal kena tahu hukum akal yang 3 ni. Jalan kepada mengenal Allah, itu matlamat, itu maksud yang sebenar. Mengenal Allah dan Rasul, itulah permulaan agama. Barulah semayang puasa diterima oleh Allah. Barulah semayang puasa itu, semayang puasa orang berakal. Bukan semayang puasa orang yang tidak berakal. Kerja buat susah semayang puasa tapi Tuhan tak terima, itu orang yang tidak berakal. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.